Maka sempena kita berada dalam bulan kelahiran Nabi SAW ni, maka pada malam ni saya akan kongsikan sedikit tentang kelebihan Rasulullah SAW sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Quran. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Wa ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhakkar wa nafa'na tafa'al wa safara wa ana hadatha subhanahu wa sunnati rasulih wa du'a lil huda wa dalalatan al khair ibtigha wajha mardati wa qurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita berada pada tempat yang mulia di rumah Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita niat i'tikaf, kita berada dalam rumah Allah, dan kita juga berada pada bulan yang mulia, bulan kelahiran Nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sempena kita berada dalam bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, maka pada malam ni saya akan kongsikan sedikit tentang kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Quran. Jadi sebagaimana yang kita tahu, seluruh ulama ahli sunnah wal jamaah sepakat mengatakan bahawa insan, bahkan makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi buktinya kita dapat melihat bagaimana inayah, perhatian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan perhatian yang istimewa yang Allah berikan kepada Nabi kita, maka kita tidak ragui bahawa bagaimana tingginya kedudukan Nabi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat ke atas Nabi, wahai orang-orang yang beriman, selawat dan salamlah ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ayat ini sangat istimewa kerana kata para ulama, amalan-amalan yang kita lakukan sekarang ini diajar oleh Nabi SAW. Ya. Kita solat, yang mengajar kita cara solat adalah Nabi SAW. Kita berpuasa, yang mengajar kita berpuasa, cara puasa adalah Nabi SAW. Kita sedekah, kita bayar zakat, kita baca Quran, kita buat itu ini. Maka amalan itu kita yang mengajarkan kita adalah Nabi SAW. Tapi ada satu amalan yang Allah sendiri ajar kepada kita. Ada satu amalan yang Allah sendiri ajar kepada kita, apa dia? Selawat ke atas Nabi SAW. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi, yusalluna 'alan nabi. Jadi para ulama mengatakan tak ada ibadah yang lain. Allah suruh kita berpuasa, tapi puasa itu tidak dilakukan oleh Allah dan para malaikat. Allah suruh kita, perintahkan kita supaya solat, bayar zakat dan sebagainya, tetapi amalan itu tidak wajib ke atas Allah dan para malaikatnya. Berbeza dengan selawat ke atas Nabi SAW, mana Allah mengatakan innallaha, sesungguhnya Allah dan para malaikat pun berselawat ke atas Nabi. Masya Allah. Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Selawat dan salamlah kamu ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perintah untuk kita berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu keistimewaan, salah satu keistimewaan menunjukkan tingginya kedudukan Nabi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah Allah berikan kedudukan begitu kepada mana-mana nabi sebelum Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah lagi,
Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah kata telah datang kepada kamu seorang rasul min anfusikum, dari kalangan diri kamu. Dalam kiraat yang lain mengatakan baca min anfasikum. Seorang rasul dari kalangan yang paling mahal dari kalangan kamu. Anfas ni maksud dia daripada nafis kalau bahasa Arab, maksud dia yang paling bernilai, yang paling mahal. Itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azizun alaihi ma anittum, yang mana baginda ini sangat rasa sedih bila kamu ditimpa musibah. Bila melihat umatnya ditimpa masalah, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berasa sangat-sangat sedih. Aziz. Aziz ini satu macam shock. Maksud dia satu kesedihan yang teramat. Kalau kita belajar bahasa Arab, sedih bahasa Arab hazinun ataupun asif ataupun mutaassif, yang sedih. Tetapi kalau aziz ini sangat besar kesedihan yang dirasai oleh Nabi bila melihat kita umat-umat Nabi mendapat masalah. Itu menunjukkan betapa sayangnya Nabi kepada umatnya. Azizun alaihi ma anitum harisun alaikum. Allah mengatakan Nabi itu haris. Haris ini sangat menginginkan kamu mendapat kebaikan. Sangat menginginkan. Hiris. Kalau bahasa Arab, keinginan itu iradah, dipanggil arada yuridu, iradah. Tapi Allah tak kata iradah, tak kata muridun, tak. Allah mengata haris. Haris ni sangat-sangat nak umat dia mendapat kebaikan. Bil mu'minina raufur rahim. Yang Nabi itu sangat sayang kepada kamu, orang-orang Islam, orang-orang beriman, kata Allah. Nabi SAW, dalam hati Nabi sayang kepada orang beriman, tapi Nabi tak cerita, tapi Allah cerita. Allah kata, kamu tahu tak, Nabi yang diutuskan kepada kamu tu, dia sangat sayang kepada kamu. Bil mu'minina raufun rahim. Rauf dengan Rahim ni asalnya nama Allah Subhanahu wa taala. Ada orang nama dia Abdul Rauf, hamba kepada Rauf. Rauf tu nama Allah. Rahim tu nama Allah. Abdul Rahim, hamba kepada Rahim. Kan? Jadi Rauf dan Rahim tu adalah nama Allah. Tetapi Allah pinjamkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam nak menggambarkan betapa sayangnya Nabi kepada umat dia. Masya-Allah. Jadi kalau dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengungkit nikmat yang Allah berikan kepada kita supaya kita sedar. Kalaulah hari ni satu orang ayah dia bagi hadiah kepada anak dia, tiba-tiba anak ni tak hargai hadiah yang si ayah ni ataupun mak bagi ke, hadiah bagi ke cikgu bagi ke, tak hargai, maka ayah ataupun mak ni dia kata apa kepada anak dia, awak tahu tak ini hadiah yang mak bagi, ayah bagi kepada awak ni bukan biasa-biasa tau. Ini mahal tau, harga dia tahu berapa harga dia. Gini mahal tau, bukan semua orang boleh beli ni bernilai ni. Dia cerita supaya apa? Supaya hadiah itu dihargai oleh anak dia, si anak, kan? Macam tu. Maka begitulah Allah Subhanahu wa taala, Allah cerita, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kamu rasul daripada kalangan diri kamu. Kita kan dah tahu memang datang rasul, tapi Allah cerita. Allah kata, ini Rasul yang dihantar kepada kamu ni bukan biasa-biasa. Dia ni sayang kepada kamu. So Allah sedarkan kita supaya kita ni tunaikan hak kita kepada Nabi SAW. Kalau satu orang, contohlah satu orang ayah tengok anak ni derhaka kepada mak, maka ayah ni dia cakap dekat mak, ayah ni dia cakap dekat anak, awak kenapa lawan cakap mak? Tahu tak mak ni susah payah melahirkan kamu, apa semua, mak ni sayang kepada kamu semua, kenapa awak buat begini kepada mak? Mak ni sanggup korban untuk kamu, tahu tak? Cerita. Supaya anak ni menghargai ibu dia. Maka macam itulah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini Allah cerita kepada kita supaya kita menghargai Nabi yang Allah utuskan kepada kita, yang mana itu merupakan nikmat besar. Laqad mannallahu 'alal mu'minin idza ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Laqad mannallah, sesungguhnya Allah telah memberi anugerah yang besar kepada orang beriman dengan Allah menghantarkan rasul kepada mereka. Laqad mannallah, kalau bahasa Arab ni minnah, ini satu anugerah besar. Kalau pemberian bahasa Arab ata'un. Ata'.
ataupun hadiah, kan? Tapi minnah ini satu anugerah besar. Allah kata dalam Al-Quran, laqad mannallahu 'alal mu'minin. Allah telah memberi anugerah besar kepada orang beriman. Apa dia? Idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim, iaitu Allah mengatakan rasul dari kalangan mereka. Dan jadi Allah ingatkan kita, Nabi itu adalah satu anugerah yang Allah berikan kepada kita. Maka dalam Al-Quran, bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut, alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Bukankah aku telah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Ya. Bukankah aku telah melapangkan dada kamu wahai Muhammad? Alam nashrah laka sadrak. Jadi para ulama mengatakan, kalau Nabi Musa alaihi salam, dia kena minta kepada Allah supaya Allah lapangkan dada dia. Ketika Nabi Musa diutus menjadi nabi, maka Nabi Musa ni dia berdoa kepada Allah, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, lancarkanlah lidahku, supaya mereka boleh faham cakapku. Maka Nabi Musa ni dia kena berdoa kepada Allah supaya Allah lapangkan dada dia. Tapi Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, belum berdoa lagi Allah dah lapangkan dada Nabi. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah aku telah lapangkan dadamu wahai Muhammad? Allah Subhanahu wa taala melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedih kerana disakiti oleh orang-orang musyrikin. Mereka mengecam Nabi, kata kepada Nabi macam-macam. Maka sebagai manusia biasa ada rasa sedih. Maka Allah pujuk Nabi. Allah mengatakan apa? Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Sesungguhnya aku tahu wahai Muhammad, bahawasanya dadamu sempit disebabkan perkataan mereka. Masya-Allah, annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Aku tahu bahawa dada kamu sempit kerana perkataan mereka. Fasabbih bihamdi rabbika, maka bertasbihlah kepada Allah. Allah ajar Nabi cara untuk melapangkan dada, cara nak menghilangkan kesedihan. Pertama sekali dengan berzikir. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Yang kedua, solat. Wa kun minas sajidin. Solatlah kamu, tergolong dengan orang-orang yang sujud. Solatlah. Maka Allah ajar dua perkara kepada Nabi. Aku tahu wahai Muhammad, kamu sedang sedih. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Allah kata, aku tahu dada kamu wahai Muhammad sempit. Kerana apa? Kerana perkataan mereka. Fasabbih bihamdi rabbika. Maka bertasbihlah kepada Allah, berzikir kepada Allah. Wa kum minas sajidin, solatlah. Maka dua perkara ni insya-Allah wahai Muhammad, hilang kesedihan kamu. Allah pujuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam ayat ini Allah menyebut dada Nabi, sadruka. Sadr ni bahasa Arab maksud dia dada. Maka dada Nabi disebut dalam Al-Quran. Masya-Allah. Lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pernah disebut dalam Al-Quran. La tuharrik bihi lisanaka lita'ajala bih. Janganlah kamu gerakkan lisanak. Lisan ni lidah. Lidah Nabi pun disebut dalam Quran. Jangan kamu gerakkan lidah kamu wahai Muhammad. Dan kerana kamu tergopoh-gapah. Sebab apa? Sebab ketika malaikat Jibril alaihissalam datang membawa wahyu kepada Nabi, malaikat Jibril ni dia baca ayat Quran. Nabi ni ketika malaikat Jibril baca, Nabi pun baca. Malaikat Jibril tak habis lagi baca ayat tu, Nabi baca juga. Sebab apa? Sebab Nabi takut lupa. Maka malaikat Jibril baca, Nabi baca. Maka Allah kata, tak payah buat begitu wahai Muhammad. Jangan tergopoh-gapah. Kamu senyap aja. Jangan gerakkan lidahmu. Ketika Jibril baca, kamu dengar aja wahai Muhammad. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Jangan risau. Kata Allah, aku akan menghimpunkan Al-Quran ini dalam dadamu wahai Muhammad. Aku akan menghimpunkan Quran ini untuk kamu. Jadi sejak hari itu Nabi SAW dah tak ada risau dah. Malaikat Jibril AS datang bawa wahyu, baca ayat Quran panjang macam mana pun Nabi dengar aja. Habis malaikat Jibril baca, automatik Nabi dah hafal ayat tu. Allah menghimpunkan ayat inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Allah kata, aku sendiri akan himpunkan Quran ni dalam dadamu. Subhanallah. Maka lidah Nabi disebut dalam Quran. La tuharrik bihi lisanaka. Jangan kamu gerakkan lidahmu wahai Muhammad. Dada Nabi disebut dalam Quran, lidah Nabi disebut dalam Al-Quran. Mata Nabi pun disebut dalam Al-Quran. Mata Nabi. Allah kata apa? Wala tamuddanna 'ainaika ila ma mata'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Allah kata,
La tamuddanna ainaika. Janganlah kamu panjangkan mata kamu wahai Muhammad. Ain. Ain tu mata. Ainaik maksudnya dua matamu. Bukan Allah sebut satu mata, dua mata Nabi Allah sebut dalam Quran. Jangan kamu panjangkan mata, kedua mata kamu wahai Muhammad melihat kemewahan dunia yang aku berikan kepada mereka. Kerana kemewahan dunia itu linaftinahum fih, adalah sekadar ujian kepada mereka. Wa rizqu rabbika, rezeki Tuhanmu wahai Muhammad, khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Ayat ini ada kisah dia. Ketika satu hari Nabi SAW didatangi sekumpulan tetamu. Sekumpulan tetamu datang bertamu ke rumah Nabi SAW. Nabi seorang yang pemurah. Salah satu sifat Nabi ini dipanggil muqrid duyuf, memuliakan tetamu, menghormati tetamu. Maka Nabi nak hidangkan makanan kepada tetamu ni, tiba-tiba dalam rumah Nabi makanan langsung tak ada. Subhanallah. Rumah Nabi bukan macam rumah kita jarang sentiasa ada makanan. Rumah Nabi banyak tak ada makanan, jarang-jarang ada makanan rumah Nabi SAW. Maka rumah Nabi tak ada makanan. Tapi tetamu datang, Nabi nak muliakan tetamu. Maka macam mana? Nabi pinta seorang sahabat ni, kamu tolong berhutang, carikan makanan untuk kita hidangkan kepada tetamu ni, hutang pun tak apa. Maka sahabat ni keluar, dia berjumpa orang yang ada satu orang kaya ketika tu, tapi kaya tu Yahudi. Orang Islam pun semua miskin juga ketika tu. Maka orang Yahudi yang kaya ketika tu, maka dapat jumpa orang Yahudi ni, maka minta hutang. Muhammad minta hutang sikit, nak pinjam gandum, nak bagi makanan, nak hidangkan kepada tetamu. Maka Yahudi ni tiba-tiba selalu baik aja. Tiba-tiba dia kata apa, tak boleh. Muhammad ni selalu tak, dia kata nanti kalau dia tak bayar hutang macam mana? Sahabat ni kata tak, Nabi kata Nabi akan bayar hutang. Nanti bulan Rajab nanti Nabi akan bayar semula insya-Allah. Lepas tu Yahudi ni kata tak boleh. Nanti kalau bulan Rajab dia tak bayar juga macam mana? Rugi saya. Kalau nak pinjam juga kena pajak sesuatu. Ambil sesuatu yang boleh pajak. Kan? Jangan pajak ke sini. Kalau andai kata in case tak boleh bayar hutang tu, maka saya akan jual barang tu. Maka sahabat dia balik kepada Nabi. Dia cerita kepada Nabi. Nabi sedih. Nabi kata, aku ni tak pernah mungkin janji. Kalau aku kata aku akan bayar, aku akan bayar. Aku tak pernah mungkin janji, kata Nabi. Tak pernah sekali pun aku mungkin janji. Tapi tak apalah. Kalau dia tak nak, dia tak percaya juga, tak apalah, ambil lah. Ada baju besi tu, baju besi ni ada harta, ada nilai dia. Ambil baju besi ni, pergi pajak dekat dia. Sebab kita nakkan, kita dah terdesak sekarang, kita nak hidangkan makanan kepada tetamu kita ni. Maka dia ambil baju besi ni, dia pergi pajak kepada orang Yahudi ni untuk pinjam. Untuk pinjam pinjaman dah untuk dibeli makanan kepada tetamu ni. Maka sedih Nabi SAW. Maka Allah pujuk. Allah lihat Nabi sedih. Allah pujuk Nabi. Allah kata, wala tamuddanna 'ainaika ila ma mata'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. Allah kata, jangan kamu panjangkan mata kamu wahai Muhammad melihat kemewahan dunia yang aku berikan kepada mereka. Sebab apa? Linaftinahum fi. Kemewahan yang aku bagi kepada diorang ni adalah sekadar fitnah. Fitnah ni orang kata ujian yang boleh membawa kepada kerosakan. Itu namanya fitnah. Ya. Itu kalau bahasa Arab lah. Bahasa Arab, fitnah dalam bahasa Arab maksud dia satu ujian yang kesudahannya adalah kerosakan, kebinasaan. Masya Allah. Itu dia. Ya. La ilaha. Allah kata apa? Wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Rezeki Tuhanmu wahai Muhammad lebih baik dan lebih kekal. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Kamu solat aja wahai Muhammad dan kamu perintahkan keluarga kamu solat. Sabar mendirikan solat. La naz'aluka rizqa. Aku tak minta kamu bagi rezeki. Nahnu narzukuk. Tapi aku yang akan bagi rezeki kepadamu wahai Muhammad. Wal 'aqibatu littaqwa. Maka itu Allah pujuk Nabi SAW. Walhasil, dua mata Nabi SAW pun disebut dalam Al-Quran. Bukan sekadar dua mata Nabi, telinga Nabi pun disebut dalam Al-Quran. Masya Allah, telinga Nabi pun pernah disebut dalam Al-Quran. Wa minhumul ladzina yu'dhuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun. Qul udhunu khairil lakum yu'minu billah wa yu'minu lil mu'minina wa rahmatul lil ladzina amanu minkum wal ladzina yu'dhuna rasulallahi lahum 'adzabun alim. Dia ada kisah dia orang-orang munafik.
Orang-orang munafik ni, dia di depan Nabi cakap manis, cakap baik. Tapi belakang Nabi dia kutuk Nabi. Orang munafik. Maka di belakang Nabi, mereka sesama mereka dia kutuk Nabi. Dia kata apa? Dia orang gelak-gelakkan ke Nabi dan kutuk-kutuk Nabi. Tiba-tiba ada seorang munafik ni, dia sama kawan-kawan dia lah. Dia kata, jangan cakap Muhammad ni tak boleh. Dia ada spy dia. Jibril, malaikat Jibril tu spy dia. Apa saja kita cakap dekat belakang dia, nanti malaikat Jibril tu spy kan. Dia bagi tahu dekat Muhammad. Apa benda kita cakap semua sampai kat telinga dia. Apa tu gelak ramai-ramai kan. Orang munafik kan. Lepas tu seorang kata, tak apa. Muhammad uzun. Dia kata Muhammad itu dia telinga. Maksud dia telinga dia tu dengar je apa benda kita cakap kat dia. Semua dia percaya. Maksud dia kata Nabi Muhammad ni dia mudah percaya apa cakap kita. Kita kelentong dia macam mana pun dia percaya je. Itu dia kutuk Nabi orang munafik ni. Maka Allah turunkan ayat. Allah kata apa? Wa minhumul ladzina yu'dzunan nabiyya. Allah kata ada segolongan orang mereka menyakiti Nabi. Masya-Allah. Allah kata wa minhumul ladzina yu'dzunan nabiyya. Ada sebahagian segelintir orang mereka menyakiti Nabi. Wa yaquluna huwa udhun. Mereka berkata Muhammad itu adalah uzun, telinga. Maksud dia telinga dengar je apa saja kita cakap kat dia. Qul, bagi tahu mereka, udhunu khairil lakum. Telinga Muhammad itu adalah baik untuk kamu. Lebih baik Nabi Muhammad tu dia dengar cakap kamu. Sebab apa? Kalau Nabi Muhammad tak dengar, tak percaya kamu, kalau Nabi Muhammad doa azab kepada kamu, memang kamu kena azab. Lebih baik dia dengar cakap kamu. Dia sayang, dia tahu walaupun yang orang cakap tu tipu, tapi sebenarnya Nabi dengar je. Sebab apa? Sebab kalau Nabi doa, diorang ni dapat azab, cash, memang turun azab. Kan? Orang-orang munafik ni. Tapi Nabi dengar. Nabi tak minta azab. Kan? Subhanallah. Nabi Allah kata apa? Qul udhunu khairil lakum. Telinga Nabi Muhammad tu bawa kebaikan untuk kamu. Yu'minu billahi. Telinga tu dia beriman kepada Allah. Wa yu'minu lil mu'minin. Dan membawa keimanan kepada orang-orang beriman. Wa rahmatun lil ladzina amanu minkum, dan sebagai rahmat kepada orang beriman dalam kalangan kamu. Allah kata Muhammad itu rahmah untuk kamu. Kamu tahu tak Muhammad itu rahmat kepada kamu? Kamu tahu tak? Allah kata, Allah ingatkan kita. Walladzina yu'dzuna rasulallahi lahum adzabun alim. Allah kata apa? Walladzina yu'dzuna rasulallah, dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah. Walladzina yu'dzuna Rasulullah, dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah, apa dia akan dapat? Lahum azabun alim. Mereka akan mendapat azab seksa yang sangat pedih. Allah cakap, orang-orang yang menyakiti Rasulullah akan mendapat azab seksa yang sangat pedih. Alim ni sangat pedih. Subhanallah. Bagaimana Allah membela Nabi SAW. Yahlifuna billahi lakum liyurdukum. Mereka bersumpah dengan nama Allah untuk mencari redha-Mu wahai Muhammad. Wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin. Sepatutnya mereka perlu mencari redha Allah dan Rasul kalau betul lah mereka orang beriman. Kalau dalam bahasa Arab, siapa yang belajar bahasa Arab lah, dia sepatutnya Allah wa rasuluhu ahaqqu an yurduhuma. Sebab dia dua. Kan, kembali kepada Allah dan Rasul dua. Maka kalau Allah dengan Rasul dua, dia tak boleh panggil hu. Dia kena pakai huma. Sepatutnya kaedah nahwu yang sebenar. Sebab kalau hu ni dia untuk satu. Tapi kenapa ayat ini Allah wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu? Sebab nak menunjukkan keredaan Allah dan keredaan Rasul itu adalah sama. Apa yang Allah redha, itu yang Nabi redha. Apa yang Nabi redha, itu yang Allah redha. Apa yang Allah tak suka, itu Nabi tak suka. Apa yang Nabi tak suka, itu yang Allah tak suka. Masya Allah. Maka tak ada isu. Sebab kalau Nabi gembira dengan kita, automatik Allah pun gembira. Allah redha kepada kita. Subhanallah. Jadi itu dia. Jadi ayat tu yurduhu. Kalau kita belajar bahasa Arab, sepatutnya yurduhuma. Jadi walhasilnya, telinga Nabi disebut dalam Al-Quran. Dada Nabi disebut dalam Quran, mata Nabi disebut dalam Quran, lisan, lidah dia Nabi disebut Quran, telinga Nabi disebut dalam Quran. Ada lagi tak? Ada lagi. Umur Nabi disebut dalam Quran. Keseluruhan umur Nabi disebut dalam Al-Quran. Allah bersumpah dengan umur Nabi SAW. Allah mengatakan apa? La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu wahai Muhammad,
sesungguhnya mereka itu sedang mabuk di dalam keduniaan mereka. Masya Allah. Allah bersumpah la amrika, demi umurmu wahai Muhammad. Dia kaedah dia, al-azim la yaqasimu illa bil azim. Yang hebat, dia takkan bersumpah melainkan dengan benda yang hebat. Maka Allah ini al-azim, maha hebat. Maka segala benda yang Allah sumpah dalam Quran, benda-benda tu hebat, ada rahsia dia. Semua benda-benda yang Allah sumpah tu benda-benda yang hebat, bukan calang-calang. Maka di sini Allah bersumpah dengan umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak pernah bersumpah dengan umur sesiapa, melainkan dengan umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka umur Nabi ni bermula daripada bila? Umur ini kita dikira ketika kita lahir ke dunia. Kalau kita buka IC, ada tarikh lahir. Tarikh lahir ni bila kita lahir lah. Hari yang kita lahir tu dicatat dalam surat beranak tu, hari apa, jam berapa, minit berapa kita lahir ke dunia. Situ bermula umur kita. Maka umur Nabi SAW 63 tahun mengikut riwayat yang masyhur. Ada riwayat yang mengatakan umur Nabi 65 tahun. Tapi riwayat riwayat yang terkenal mengatakan 63 tahun. Allah bersumpah dengan umur Nabi 63 tahun ini, la amrika. Maksudnya umur Nabi ini adalah sangat mulia. Sebab ada orang dia kata Nabi Muhammad ini dia menjadi mulia bila dia mendapat wahyu. Ketika berumur 40 tahun baru dia mulia. Sebelum mendapat wahyu, ada orang kata Nabi Muhammad ni macam orang biasa saja. Tak. Kalaulah Nabi Muhammad ni orang biasa saja, takkan Allah bersumpah dengan keseluruhan umur Nabi SAW. La amrika, demi umurmu wahai Muhammad. Allah bersumpah dengan keseluruhan umur Nabi. Sejak Nabi lahir sampai Nabi wafat. Allah bersumpah dengan keseluruhan umur Nabi SAW. Itu dia. Kemudian ada satu kisah bagaimana satu orang ni, Al-As bin Wa'il, dia mengucapkan satu perkataan yang mengguris hati Nabi SAW. Ketika Nabi SAW kematian anak baginda Sayyidina Qasim, Abdullah, Ibrahim, anak lelaki Nabi semuanya meninggal dunia masa kecil. Ada hikmahnya. Maka orang Arab ini, kalaulah orang yang tak ada anak lelaki, maka dia akan dipanggil abtar. Abtar ni orang yang terputus keturunan. Sebab apa? Sebab walaupun dia ada anak perempuan, tetapi zuriat dia takkan bin kepada dia. Kalau cucu kan, anak perempuan kita punya anak, dia takkan bin kepada kita. Kan? Maka sebab itu orang Arab ni, dia suka anak laki. Jadi kalau orang yang tak ada anak laki, dia panggil abtar, orang terputus keturunan. Nabi dahlah sedih. Putera Nabi SAW meninggal dunia. Orang yang kehilangan anak sahaja boleh tahulah bagaimana sedihnya rasa ketika kehilangan anak ni. Tiba-tiba Al-As bin Wa'il ni dia menghina Nabi. Dia kata da'uhu fa innahu abtar. Dia cakap kat kawan-kawan dia, biar aja Muhammad ni, jangan hirau kat dia. Dia tu orang terputus keturunan. Dia menghina Nabi. Dia kata dia tu orang terputus keturunan. Terus Allah turunkan ayat Al-Quran. Allah mengatakan apa? Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Orang yang mengutuk kamu itu wahai Muhammad, inna syani'aka, orang yang mengutuk kamu itu wahai Muhammad, huwal abtar. Dialah orang yang terputus keturunan. Dia itulah orang yang terputus keturunan. Maka sampai hari ini kita lihat zuriat Nabi SAW, ahli bait Nabi, keturunan Nabi di seluruh alam ada. Di mana-mana ada zuriat Nabi SAW, ahli bait, dan mereka ada nasab. Ada sanad nasab. Dia jangan pelik tuan-tuan. Sebab orang Arab ni dia tak macam kita orang Melayu. Kita orang Melayu kalau sebut nama bin berapa lapis kita boleh sebut. Kalau boleh sebut sampai 10 lapis tu kehebat. Sebab orang Melayu kita tak jaga nasab kita. Kita tak ada nama keluarga. Kan? Tapi kalau bangsa Arab contohnya, bukan bangsa Arab aja, ada bangsa-bangsa yang lain juga yang mereka jaga nasab keturunan ni. Dia tak boleh sewenang-wenangnya mengaku sebab dia memang ada nasab turun-temurun. Dia turun-temurun benda ni. Turun-temurun dia akan catat yang tak boleh nak tipu. Kan? Sebab memang itu adat orang Arab, kena jaga nasab. Kalau ada siapa-siapa mengaku dia nasab ni, dia orang cek siapa dia, anak siapa? Tak tahu, kita tak kenal pun, tak tahu. Dia cek. Dia orang ada buku, setiap kabilah tu ada buku lama kan, dia tambah. Yang jadi setiap itu adat orang Arab. Bukan ahli bait Nabi saja, bukan keluarga Nabi saja, orang lain pun ada. Ada hari ni kabilah-kabilah yang dia daripada susur galur
Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ada. Ada susur kabilah-kabilah yang daripada keturunan Sayyidina Abdul Rahman bin Auf ada. Ada daripada sahabat ini, sahabat ini, sahabat ini. Kan? Jadi itu maklum perkara biasa di sisi orang Arab. Maka hari ini kita lihat zuriat Nabi SAW serata dunia ada. Tetapi mana zuriat Abu Jahal contohnya? Mana zuriat Abu Jahal contohnya? Tak ada orang nak mengaku. Subhanallah, zuriat orang-orang yang menentang Nabi ini Al-As bin Wa'il, mana zuriat keturunan dia? Tak ada. Sebab tu Allah kata inna syani'aka huwal abtar. Orang yang menghina kamu, mengejek kamu wahai Muhammad, itulah orang yang terputus nasab keturunannya. Allah pujuk Nabi SAW. Daripada tadi berapa banyak kita baca ayat Quran tadi, Allah membela Nabi kita SAW daripada pelbagai tuduhan dan tuhmahan yang dilemparkan kepada Nabi. Allah sendiri menurunkan ayat untuk membela Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sedangkan untuk Nabi-Nabi yang lain sebelum ini, maka Allah cerita, Allah rakamkan dalam Al-Quran dialog, dialog antara para Nabi dengan umatnya. Bila ada satu umat ini dia menghina Nabi dia, maka Nabi dia sendiri akan untuk mempertahankan dirilah, untuk mengeluarkan ayat untuk pertahankan diri dia. Berbeza dengan Nabi Muhammad SAW, apabila baginda ditohmah, dituduh, maka Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menurunkan ayat Al-Quran untuk membela Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi dituduh sebagai orang yang tidak waras, gila. Allah turunkan Al-Quran, wa ma sahibukum bimajnun. Allah kata apa? Tidak, sahabat kamu itu bukanlah orang yang gila. Wa ma sahibukum bimajnun. Allah kata tidak, sahabat kamu ini Muhammad ini dia bukan orang gila. Kan? Subhanallah, Allah turunkan sendiri ayat Quran untuk membela Nabi SAW. Dan Allah mengajar adab kepada para sahabat. Ada satu ketika satu orang Arab Badui ni dia jerit. Arab Badui ni memang dia suka jerit-jerit. Arab Badui ni orang kampung lah, orang pedalaman. Dia kalau jumpa Nabi Muhammad, dia akan jerit, Muhammad, Muhammad. Dia jerit-jerit macam tu je. Maka Allah turunkan ayat Al-Quran untuk mengajar adab kepada para sahabat radhiyallahu anhum, adab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah menurunkan ayat Al-Quran dalam surah Al-Hujurat, Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang beriman, la tarfa'u aswatakum, jangan kamu meninggikan suara kamu, fawqa sautin nabi, lebih daripada suara Nabi. Masya-Allah. Kalau nak cakap dengan Nabi, suara kena pelan. Jangan cakap jerit-jerit. Jangan cakap jerit-jerit. Jangan suara kamu lebih tinggi daripada suara Nabi. Allah ajar. Subhanallah, itu adab yang sangat tinggi. Adab sopan yang sangat tinggi. Allah kata jangan cakap jerit-jerit. Cakap dengan Nabi kena rendahkan suara kamu. Wala tajharu lahu bil qaul kajahri ba'dikum li ba'din. Jangan kamu bercakap dengan Nabi Muhammad itu seperti kamu bercakap dengan kawan-kawan kamu. Tak boleh. Tak boleh kamu bercakap jerit-jerit dengan Nabi Muhammad macam kamu jerit dekat kawan-kawan kamu. Tak boleh. Itu bukan kawan kamu. Itu Nabi yang kamu kena hormat. Subhanallah. Allah suruh kita hormat kepada Nabi. Kalau tak hormat apa jadi? Kalau tak hormat, kalau meninggikan suara di hadapan Nabi apa jadi? Antahbatu a'malukum, akan terhapus segala amalan kamu. Semayang banyak macam mana pun, puasa banyak macam mana pun, baca Quran banyak macam mana pun, antahbatu a'malukum, semua pahala amalan kamu semua akan habis, zero. Sebab apa? Sebab tidak beradab dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Tinggi kedudukan Nabi. Allah suruh kita beradab dengan Nabi. Kalau tidak, habis semua amalan kita. Sebab apa? Sebab semua amalan ni kita belajar daripada Nabi. Kalau Nabi tak ajar kita solat, kita tahu tak cara nak solat? Tak tahu. Kalau Nabi tak ajar kepada kita cara nak berpuasa, kita tahu ke cara nak berpuasa? Tak tahu. Kalau Nabi tak ajar kita cara nak mengerjakan haji, cara nak buat itu, cara nak ini, adakah kita tahu? Kita tak tahu. Al-Quran, kalau Nabi tak ajar kepada kita Al-Quran tu, kita tahu ke nak baca Quran? Tak tahu. Okay, kita bagi laluan kepada azan. Masya-Allah. Jadi Allah suruh kita rendahkan suara di hadapan Nabi SAW. Dan Allah puji orang-orang yang hormat Nabi,
innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillahi ulaika alladzina imtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Allah kata orang-orang yang merendahkan suaranya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itulah orang-orang yang hatinya penuh dengan takwa. Masya-Allah. Takwa ni takwa kepada Allah. Orang yang hormat Nabi itu orang bertakwa kepada Allah. Orang yang kenal ketinggian Nabi, orang yang bertakwa kepada Allah. Kalau orang yang tak bertakwa kepada Allah, dia tak kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia ketinggian Nabi. Orang yang hormat Nabi, rendahkan suara di hadapan Nabi, sopan, itu orang yang bertakwa, kata Allah, hatinya penuh dengan takwa. Lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Mereka akan mendapat ganjaran dan pahala dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Walhasil, kesimpulannya, kita sangat bertuah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuahnya kita tak nampak sekarang di dunia, tetapi di akhirat nanti kita akan nampak ketika pintu syurga dibuka untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang lain walaupun di atas dunia ini diutus, dihantar hidup lebih awal daripada kita di atas dunia. Kita ni umat yang terakhir. Selepas kita dah tak ada nabi dah, kiamat je. Tak ada nabi dah. Lepas ni kita ni kiamat, kan? Atas dunia datang last, tapi dekat akhirat masuk syurga first. Yang pertama sekali masuk syurga adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, special umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bawa Nabi masuk rumah kita, bawa Nabi masuk dalam hati kita, bawa Nabi dalam kehidupan kita. Macam mana nak bawa Nabi masuk rumah kita, hidup amalkan sunnah-sunnah Nabi dalam rumah kita. Kena belajarlah macam mana Nabi makan, macam mana Nabi tidur, macam mana Nabi pakai baju, macam mana Nabi masuk tandas, semua tu ada. Kalau kita je mungkin tak tahu, maka kena amalkan sunnah Nabi dalam rumah kita, seolah-olah kita bawa Nabi masuk dalam rumah kita, berkat rumah kita. Anak-anak kita, kenalkan mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta maaf cakap, daripada kita beli gadget yang bukan-bukan kepada anak kita, lebih baik kita beli buku bacaan tentang Nabi Muhammad kepada anak-anak kita. Cari buku bacaan yang untuk kanak-kanak. Kalau kita cari buku yang tulisan aja, memang anak kita tak nak baca lah. Pergi kedai, cari buku untuk kanak-kanak, ada gambar-gambar kisah Nabi Muhammad, anak kita akan baca. Kenalkan anak kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sendiri pun mencontohi Nabi dalam kehidupan kita. Banyak sunnah-sunnah Nabi yang kita boleh amalkan di rumah kita, di pejabat kita, di kedai kita, ketika kita hidup berkeluarga dengan kawan-kawan, bermuamalatnya banyak. Kita kena belajarlah. Orang kata kalau kita nak amalkan tak tahu macam mana, first kali kena belajar, kan? Dan kena kenal. Orang Melayu kata apa? Tak kenal maka tak cinta. Macam mana kita nak mencintai Nabi kalau kita tak kenal pun siapa Nabi, kita tak kenal pun akhlak Nabi tu macam mana? Di first kali kita kena kenal ke Nabi SAW, barulah kita boleh amalkan sunnah Nabi SAW dalam kehidupan kita. Kita berjaya dunia dan akhirat. Banyakkan selawat ke atas Nabi SAW. Bila kita banyak selawat ke atas Nabi, kesedihan kita akan hilang. Idzan yukfa hammak, kesedihan kamu akan hilang. Wa yughfar laka dhanbak, Nabi kata, dan dosa kamu akan diampunkan kalau kita banyak selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekadar itu saja, mudah-mudahan kita kenal lah siapa orang yang kita kena ikut atas dunia ni, dan anak-anak muda kita khususnya perlu dikenalkan kepada Nabi, kerana anak-anak muda tercari-cari siapakah role model yang nak dijadikan contoh dalam kehidupan mereka. Maka kita lah kena kenalkan anak kita, cucu kita, kenalkan mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekadar itu saja. Jadi hadza billahi taufik, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Hadza billahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanallah.